Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Safwan bin Abdullah daripada kelas GP 3A. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan sebuah tajuk berkenaan tentang pembahagian hukum syarak, iaitu yang akan kami fokuskan tentang wajib dan mandub, iaitu sunat. Jadi mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 kumpulan, iaitu saya sendiri dan rakan-rakan seperjuangan saya akan memperkenalkan diri mereka sendiri pada tajuk-tajuk dan slide yang akan mereka bentangkan sebentar lagi, insya-Allah. Dan ini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan, kami sekumpulan akan bentangkan. Yang pertama sekali, kita akan menelusuri berkenaan tentang apa itu hukum syarak dan pembahagian-pembahagian taklifi. Seterusnya kita akan menelusuri lebih mendalam berkenaan tentang perselisihan tentang fardu dan wajib, iaitu perselisihan antar ulama. Dan seterusnya kita akan mendalami berkenaan tentang pembahagian hukum taklifi ataupun wajib. Dan di sini kita akan memperlihatkan jenis-jenis wajib yang akan akan disampaikan oleh rakan-rakan saya, dan di sini juga kita akan mendalami dan mengetahui apa itu mandub dan apakah sunah-sunah mandub. Baik, pada bahagian ini saya akan menerangkan berkenaan tentang apa itu hukum syarak dan apa itu taklifi. Seperti mana yang kita tahu, hukum syarak merupakan satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui daripada tafsiran daripada Al-Quran dan hadis, dan disampaikan melalui daripada Malaikat Jibril AS dan kepada Nabi Muhammad, para sahabat sehingga ke kita. Hukum syarak itu telah ditetapkan oleh Allah SWT sendiri dan manusia tidak mampu untuk menetapkan hukum-hukum tersebut. Tapi di sini kita akan lebih fokuskan berkenaan tentang apa itu taklifi. Taklifi merupakan salah satu tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan ia merupakan satu perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang insan yang digelar sebagai seorang mukallaf. Mukallaf ini merupakan salah satu sifat ataupun perkara yang di mana seseorang itu mempunyai akal fikiran yang baik dan telah baligh dan mengetahui hukum halal dan haram dalam kehidupan seseorang tersebut. Jadi terwujudnya taklifi ini adalah untuk memberikan satu pembebanan kepada seorang insan tersebut, di mana ia bukan sahaja memberi satu pembebanan, tetapi ia diberikan 3 kategori kepada seorang insan tersebut, iaitu boleh melakukan perkara tersebut, meninggalkan perkara tersebut, ataupun diberi pilihan kepada seorang tersebut, seperti mana yang telah saya lampirkan dalam slide tersebut, iaitu contohnya kewajipan seseorang untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam kepada kita, tetapi ia tidak diwajibkan sepenuhnya kepada seluruh umat Islam, di mana ia hanya diberikan kepada orang yang mampu ataupun layak sahaja, iaitu orang yang berkemampuan lah. Hal ini kerana supaya untuk memudahkan umat Islam untuk melakukan amal ibadah dengan sempurna, seperti mana yang saya telah lampirkan juga, supaya umat Islam mudah untuk melakukan amal ibadah tanpa dibebankan dengan perkara-perkara yang ia tidak mampu lakukan. Sebagai contoh, misalnya saya ingin pergi ke haji ataupun menunaikan haji, tapi saya tidak mempunyai duit, lalu saya meminta atau meminjam duit daripada misalnya abang saya ataupun siapa sahaja yang mempunyai duit yang mencukupi untuk saya pergi ke haji. Saya mampu pergi ke haji, tapi saya menggunakan duit pinjaman, dan habis usai saya pergi ke haji, saya terpaksa membayar balik bayaran tersebut, dan ia merupakan salah satu pembebanan kepada diri saya untuk melakukan ibadah tersebut. Walhal ibadah tersebut hanya untuk orang yang layak sahaja, iaitu orang yang berkemampuan. Justru taklifi ini memberikan satu perbezaan atau pandangan kepada kita bahawa Allah telah memberikan tahap kepada kita, iaitu seorang mukallaf,
sama ada untuk melakukannya, untuk meninggalkannya, ataupun diberi pilihan. Jadi mari kita lebih sebelum kita masuk ke dalam tajuk yang lain, mari kita lebih mendalami, mendengar lebih mendalami berkaitan tentang taklifi. Okey, seterusnya mari kita mendalami berkenaan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan kitab Allah. Seperti mana yang kita tahu, kitab Allah merupakan kitab Allah, iaitu kalam Allah, iaitu Al-Quran, hadis yang diturunkan, yang diberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, perantaraan malaikat Jibril, dan terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kepada para sahabat, ulama dan kepada kita. Jadi yang saya ingin mengatakan bahawa hukum taklifi merupakan kitab-kitab Allah, diambil daripada sumber-sumber kalam Allah, kitab-kitab Allah, dan ia merupakan satu tuntutan kepada seorang mukallaf yang telah baligh, berakal, mengetahui hukum halal dan haram, dan seterusnya dia diberikan satu pembebanan sama ada untuk mereka melakukan, meninggalkan, atau diberi pilihan kepada mereka sama ada untuk melakukan satu perbuatan ataupun ibadah tersebut. Jadi di sini saya memberikan dua contoh, iaitu yang seperti mana kita baca dalam satu dalam kitab kita baca, iaitu usul fiqh, iaitu ayat tegahan dan ayat pilihan. Pertama, ayat tegahan yang diberi, Allah berfirman berkenaan tentang satu situasi, iaitu seorang anak yatim, di mana Allah menegah untuk mengambil harta-harta anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat 6, Allah berfirman, wala ta'kuluha israfa wa bidaran an yakbaru. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah wala ta'kuluha, dan janganlah kamu memakan, wala ta'kuluha israfa, secara melampaui batas, israfan wa bidara an yakbaru, dan tergesa-gesa untuk mendapatkan harta tersebut sehingga mereka belum dewasa lagi. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa Allah tidak mengatakan untuk jangan kamu ambil harta-harta seorang anak yatim, iaitu di mana anak yatim tidak mempunyai ibu bapa, ataupun dari kecil tidak mempunyai ibu bapa, lalu diberikan, ditempatkan di sebuah rumah ataupun asuhan anak-anak kan. Sebagai contohnya, saya bagi satu situasi di mana saya seorang penjaga anak-anak yatim, dan anak-anak yatim saya diberi amanah untuk menjaga anak-anak yatim tersebut. Lalu anak-anak yatim tu, sebelum kemasukan mereka perlu membayar amount ataupun duit untuk kemasukan anak-anak yatim. Malahan bukan itu saja, rakyat Malaysia juga berhati baik, memberikan sumbangan anak yatim daripada luar. NGO bagi duit sumbangan kepada anak yatim, tapi bukan kepada mereka, kepada saya, kerana saya diamanahkan untuk menjaga mereka. Jadi di sini saya diberi amanah untuk menjaga harta-harta tersebut dengan menggunakan sebaik mungkin, bukan dengan kehendak saya sendiri. Misalnya saya menggunakan duit-duit tersebut atas kerana nafsu dan kehendak saya, maka itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya kita terus kepada contoh yang seterusnya, iaitu ayat pilihan. Di sini kita dapat lihat, saya tulis di atas berkaitan tentang ayat pilihan, di mana situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, bersabda, dan jangan dahulunya aku melarang kamu menziarahi kubur, maka oleh itu kini ziarahilah, iaitu umat Islam. Di situ sahaja untuk topik ini. Seterusnya kita terus kepada topik wajib. Okey, di sini saya ingin menerangkan apa itu wajib. Baik, definisi wajib merupakan satu makna yang diturunkan kepada umat Islam, di mana ia merupakan satu hukum yang pasti, iaitu yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa keuzuran, tanpa uzur syar'i, kecuali atas faktor-faktor yang tertentu mengikut hukum syarak. Jadi di sini wajib merupakan salah satu perkara yang dilakukan, yang pasti wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam, khususnya yang telah mukallaf, yang telah berakal, baligh dan mengetahui hukum halal dan haram.
Sebagai contohnya, jikalau seseorang itu melakukan amal kebaikan, akan diberi ganjaran pahala. Tetapi misalnya dia tidak melakukan perintah yang telah diberitahu kepada kita, yang telah diamanahkan, yang telah disuruh kepada kita untuk melakukannya, tapi kita tidak melakukannya, maka akan diberikan ganjaran dosa dan akan diazab oleh Allah SWT kelak. Sebagai contoh yang telah saya berikan dalam slide tersebut, seseorang itu wajib melakukan berpuasa di bulan Ramadan, iaitu seluruh umat Islam. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jadi di sini Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, berpuasalah engkau pada bulan Ramadan. Di situ kita diwajibkan oleh Allah untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan tanpa uzur-uzur syar'i, tanpa sebab-sebab tertentu, kecuali ada faktor-faktor sebagai contohnya sakit atau bermusafir, dan ada sebab-sebab yang tertentulah rukhsah dinamakan untuk umat Islam. Dan seterusnya, jikalau dia tidak melakukan amal-amal perbuatan tersebut, dia melanggar ataupun tidak ambil tahu, maupun dia tidak berkisah, ambil indah tak indah, maka akan diberikan ganjaran dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Kita teruskan dan mari kita kena pasti lebih mendalam berkenaan tentang wajib, dan kita lihat berkenaan tentang perselisihan kefahaman mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan imam-imam lain. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan tentang perselisihan kefahaman, iaitu mazhab berkenaan tentang fardu dan wajib. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa jumhur ulama mengatakan wajib dan fardu adalah perkara yang sama, melainkan mazhab Hanaf, iaitu mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa wajib dan fardu adalah perkara yang berbeza. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa perbezaannya ialah mereka mengatakan fardu itu adalah kitab Allah dan wajib itu adalah kitab Allah. Dan kita dapat dari sini, kita fokuskan pada statement yang pertama, maafkan saya, kita fokus pada statement yang pertama, iaitu fardu adalah kitab Allah, di mana tuntutan melakukan sesuatu dengan tuntutan yang pasti melalui dalil qat'i, iaitu dalil yang jelas seperti Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, hadis mutawatir dan hadis masyhur. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sadaqallahul azim. Membawa maksud, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Okey, seterusnya kita terus kepada statement yang kedua, iaitu wajib adalah kitab Allah, di mana melakukan satu tuntutan secara pasti dengan melalui dalil zanni, dengan mengikuti dalil zanni, dalil yang sangkaan, sebagai contoh daripada hadis al-ahad dan al-qiyas. Tetapi namun ia tidak akan menjadi kafir jika ia mengingkarinya. Wallahu a'lam. Sampai di situ saja pembentangan saya pada hari ini. Seterusnya saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya berkenaan tentang pembahagian wajib. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang saya. Okey, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang pembahagian hukum taklifi wajib. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syamil Halil daripada kelas 3A. Okey, kita tengok wajib mutlak itu apa. Wajib mutlak merujuk kepada perkara yang dituntut oleh syarak agar ia dilakukan tanpa diikat dengan waktu tertentu. Okey. Kita tengok lagi. Seorang Muslim dibenarkan melakukannya pada bila-bila waktu yang diingini. Maksudnya kita boleh
melakukan perkara wajib ni bila-bila masa saja. Kita tengok contoh lagi, contoh wajib mutlak. Okey, contohnya macam kita mengkodok puasa bagi mereka yang telah meninggalkan dengan keuzuran dan melunaskan hukuman kafarah bagi mereka yang melanggar sumpah. Contoh macam puasa, kita tak boleh puasa pada bulan Ramadan, sedang kita tak boleh puasa sebab ada atas sebab-sebab tertentu macam kita sakit atau demam. Kita boleh ganti balik puasa tu pada bila-bila masa saja. Okey. Okey, pada bahagian ini kita tengok apa itu wajib muakkad. Okey, wajib muakkad pula merujuk kepada perkara yang dituntut oleh syarak agar dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Syarat dia ada tempoh masa yang ditetapkan untuk kita buat perkara wajib ni. Yang kedua pula kita tengok seorang Muslim wajib melakukan perkara wajib tersebut dalam masa yang ditetapkan bagi mengelakkan balasan dosa. Kita tengok pula contoh dia apa. Orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu sehari dan berpuasa pada bulan Ramadan. Nampak? Tanggungjawab kita seorang Muslim, kita kena solat 5 waktu, 5 waktu, 5 kali sehari. Lepas tu kita kena berpuasa pada bulan Ramadan. Itu adalah tempoh masa yang ditetapkan. So itu dikelaskan sebagai wajib muakkad. Okey, bahagian seterusnya kita tengok pula. Wajib muakkad ni dia terbahagi kepada dua. Okey, kita tengok yang pertama, wajib muasa. Wajib yang terbatas ataupun terhad dengan tempoh masa yang luas. Ia mempunyai kewajipan mempunyai tempoh masa yang luas berbanding tempoh menunaikannya. Kita tengok contoh. Muasa. Wajib muasa. Solat subuh mula dari terbit fajar hingga terbit matahari. Okey, kita tengok pula bahagian yang kedua iaitu wajib mudayab. Wajib mudayab pula merujuk kepada perkara yang dituntut oleh syarak agar dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kita tengok contoh, seseorang mukallaf wajib melakukan perkara wajib tersebut dalam masa yang ditetapkan bagi mengelakkan balasan dosa. Itu sahaja daripada saya untuk bahagian wajib ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fizuddin bin Ahmad Ramzi dari kelas 3D, akan membenarkan wajib dari sudut kadar dan pelaksanaan. Dari sudut kadar terbahagi kepada dua, iaitu pertama wajib muhaddad, yang mana wajib dilaksanakan mengikut kadar syariat yang telah ditetapkan. Tidak boleh diubah, tidak boleh tambah dan tidak boleh dikurangkan. Sebagai contoh, solat 5 waktu. Contoh solat 5 waktu, maghrib tidak boleh diubah jadi 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Yang kedua, ghairu muhaddad adalah wajib yang tiada ukuran atau kadar syariat. Sebagai contoh, seseorang nazar mahu sedekah kepada fakir, tiada ada batas untuk sedekah kepada fakir. Okey, sekarang wajib dari sudut pelaksanaan. Wajib pelaksanaan itu terbahagi kepada dua juga, iaitu wajib ain dan wajib kifayah. Pertama ialah wajib ain atau dikenali sebagai fardu ain, iaitu perkara yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam. Tidak boleh melakukannya boleh dihukum berdosa. Kalau tidak boleh melakukan tak dapat amal, kira berdosa. Tak dapat cara contoh solat 5 waktu dan solat dan berpuasa. Kedua, wajib kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat untuk menjaga kepentingan Islam. Jika tidak ada melaksanakan, hukum berdosa oleh semua masyarakat dan boleh menjadi fardu ain. Sekian, terima kasih. Sekarang pas kepada kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Syami bin Muhammad Sofi'i. Seterusnya saya akan menerangkan tentang wajib dari sudut penentuan, iaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Pertama sekali saya akan terangkan apa itu wajib muayyan. Wajib muayyan ialah sesuatu yang ditetapkan, iaitu ketentuan yang ditentukan oleh syarak supaya melaksanakannya tanpa ada pilihan melainkan dengan melaksanakan perkara yang ditentukan. Maksudnya muayyan ni perkara yang syarak telah tentukan, seperti solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan membayar zakat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang wajib mukhayyar.
Okey, maksud wajib mukhayyar ialah kewajipan yang boleh dipilih, iaitu kewajipan yang tidak mempunyai satu tuntutan sahaja. Namun ia mempunyai dua atau tiga pilihan yang lain. Ia bermaksud perkara yang dituntut oleh syarak supaya dilaksanakan dengan memilih salah satu daripadanya. Okey, maksudnya syarak telah bagi tiga pilihan yang lain. Jadi kita tak perlu melakukan tiga-tiga perkara tersebut. Kita hanya perlu melakukan salah satu daripadanya. Okey, sebagai contoh, syariat, contoh wajib mukhayyar dalam syariat adalah dalam masalah kafarah, iaitu denda. Denda yang melanggar sumpah. Okey. Dalam perkara ini, syariat memberi alternatif bagi orang yang ingkar dari sumpahnya untuk membayar denda berupa salah satu dari tiga hal, iaitu memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka, atau membebaskan seorang budak. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارته أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, maka kafarahnya iaitu denda melanggar sumpah, ia memberi makan 10 orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba. Surah Al-Ma'idah ayat 89. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan setugas saya untuk menerangkan lagi tentang perkara yang lain. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang saya. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian wajib mukhayyar. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Amir Akmal bin Muhammad Nazli daripada kelas DP3A. Wajib mukhayyar ini terbahagi kepada dua, iaitu harus dilaksanakan semua dan tidak harus dilaksanakan semua. Kita pergi kepada harus dilaksanakan semua. Harus dilaksanakan semua bermaksud seorang mukallaf harus melaksanakan kesemua perkara yang telah ditetapkan oleh syarak dan pahala akan dinilaikan berdasarkan perkara yang telah dilakukannya. Sebagai contoh, jika seorang mukallaf itu telah melanggar sumpah, mukallaf tersebut perlu membayar kafarah ataupun menunaikan kafarah iaitu denda dengan yang telah ditetapkan oleh syarak. Antara perkara yang perlu ditunaikan oleh mukallaf tersebut adalah yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian dan membebaskan seorang hamba. Okey, tidak harus dilaksanakan semua. Tidak harus dilaksanakan semua bermaksud sesuatu perkara yang tidak perlu dilaksanakan kesemuanya, tetapi tetap perlu memilih salah satu daripadanya. Contohnya, jika seorang pemimpin negara itu telah mati, maka hanya seorang sahaja yang boleh menggantikan tempatnya, walaupun masih ramai lagi yang layak untuk menggantikan tempatnya. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah wajib muratab. Wajib muratab bermaksud sesuatu perkara yang telah ditetapkan oleh syarak supaya ianya dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Contoh yang dapat diambil adalah sepasang suami isteri telah bersetubuh pada pagi hari bulan Ramadan. Mereka perlu menunaikan kafarah iaitu denda yang telah ditetapkan oleh syarak. Antara denda-denda yang perlu ditunaikan adalah membebaskan seorang hamba. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang hamba tidak lagi relevan pada zaman kita. Jadi mereka perlu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika mereka tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka cara terakhir mereka adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu adalah kafarah yang perlu ditunaikan oleh pasangan suami isteri tersebut. Seterusnya kita pergi kepada penonton. Assalamualaikum, nama saya Zulkifli bin Nazir dari kelas DP3A. Sekarang saya akan terangkan tentang tajuk mandub ataupun sunat yang bermaksud
tuntutan syarak supaya melakukan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Dalam erti kata lain, perkara sunat ini juga membawa maksud sebarang perkara ataupun sesuatu perkara yang jika kita buat, kita dapat pahala. Tetapi jika kita tidak buat perkara tersebut, maka kita tidak akan mendapat dosa ataupun tercela. Jadi berdasarkan mazhab Syafi'i, bahagian mandub terdiri daripada 3. Yang pertama adalah sunat muakkad, yang bermaksud amalan sunat ataupun perkara-perkara sunat di mana Nabi Muhammad SAW selalu lakukannya, dan kadang-kadang sahaja baginda akan tinggalkan ataupun tidak buat. Dan ia juga tidak wajib dari sudut hukum. Sebagai contoh, sembahyang hari raya, solat sunat tarawih dan juga doa kunut. Jadi hukum bagi melakukan suatu amalan sunat muakkad ini adalah tidak berdosa. Tetapi jika kita sengaja meninggalkan perkara tersebut ataupun kita tinggalkan suatu perbuatan tersebut, maka kita akan selayaknya dicela. Jika kita tak buat perbuatan tersebut disebabkan kita mempunyai alasan seperti sakit ataupun mempunyai kecemasan yang tertentu, maka ia tidak mengapa. Tetapi jika kita tinggalkan suatu perkara itu dengan sengaja dan kita tinggalkan perkara tersebut secara berterusan, maka kita akan selayaknya dicela dan hukum boleh bertukar menjadi makruh. Dan seterusnya adalah sunat ghairu muakkad, yang bermaksud amalan sunat ataupun perkara-perkara sunat di mana baginda kadang-kadang sahaja buat, tidak selalu. Sebagai contoh, berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, dan juga solat sunat 4 rakaat sebelum solat asar. Amalan sunat ghairu muakkad ini juga mendapat pahala jika kita buat, tetapi ia tidak dituntut seperti mana sunat muakkad. Dan yang ketiga adalah sunat zawaid, iaitu amalan-amalan sunat dengan cara kita mencontohi cara hidup, adab dan juga perbuatan baginda SAW. Sebagai contoh, kita ikut cara baginda dari segi berpakaian dan juga berjalan. Jadi sesiapa sahaja yang melakukan amalan tersebut, dia boleh dianggap sebagai kita memuliakan sunnah Nabi. Seterusnya, untuk pandangan daripada mazhab Hanafi, bahagian mandub terbahagi pada 2, iaitu sunat hadi dan sunat nafal. Yang pertama adalah sunat hadi, iaitu sesuatu perbuatan yang diperintahkan untuk kita buat supaya dapat menyempurnakan sesuatu perbuatan yang wajib. Sebagai contoh, melakukan solat berjemaah dan azan. Dan mereka berpandangan bahawa sesiapa yang tidak melakukan perbuatan tersebut, orang tersebut akan dianggap sebagai sesat dan juga tercela. Dan yang kedua adalah sunat nafal, iaitu sesuatu perbuatan yang perlu dilakukan sebagai pelengkap kepada sesuatu perbuatan wajib dan juga sunat. Sebagai contoh, dengan melakukan solat sunat. Dan mandub juga boleh dikenali dengan nama mustahab dan terbahagi pada 2, iaitu sunat ain dan sunat kifayah. Sunat ain bermaksud amalan sunat yang digalakkan untuk dilakukan oleh seorang mukallaf. Sebagai contoh, solat sunat rawatib. Dan yang kedua, sunat kifayah adalah amalan sunat di mana ia digalakkan hanya dilakukan oleh satu pihak sahaja. Sebagai contoh, ucapkan salam, iaitu antara pihak A dan pihak B, iaitu apabila pihak A ucapkan salam, maka pihak B hanya perlu menjawab salam dan tidak perlu ucap salam semula kepada pihak A. Dan contoh lain adalah mendoakan orang yang bersih. Jadi ini adalah sumber rujukan yang kami semua guna untuk melakukan tugasan ini, iaitu melalui beberapa artikel dan juga jurnal. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Jadi akhir kata, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu adalah datang daripada kami sendiri. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.